Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 8 Disember 2023 bersama saya Kimilia Nur Azlan. Hasil bedah siasat menunjukkan anak autisme Zain Rayyan Abdul Matin dipercayai dibunuh di lokasi lain sebelum mayatnya ditemui. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman Muhammad Syuaili Muhammad Zain berkata bedah siasat mendapati kanak-kanak berusia 6 tahun itu meninggal dunia dalam tempoh 48 jam sebelum mayatnya ditemukan. Apa yang kita dapat tahu daripada maklumat postmortem, kemungkinan within 48 hours. Lebih apa? Punca kematian kanak-kanak tu hasil postmortem yang dilakukan. Yang pasti dia bukanlah satu sebab lemas, bukan. Okey. Kemungkinan besar seperti mana konsisten dengan apa yang disebut oleh Ketua Polis Negeri Selangor petang tadi, strangulation. Ya. Muhammad Syuaili berkata hasil proses bedah siasat selain kecederaan di leher dan badan mangsa, terdapat juga kecederaan mempertahankan diri. Dalam konteks itu, saya rasa elok saya sebut bahawa kita menjumpai defensive food. Okay? Ada defensive food. Saya rasa demi menjaga maruah arwah dan juga keluarga, memadai saya cakap. There is a defensive food. Menurut Syuaili, siasatan akan diteruskan di lokasi kejadian bagi mencari bukti untuk menjejaki suspek dan setakat ini polis telah merakam keterangan daripada ibu bapa mangsa. Polis juga katanya tidak menolak kemungkinan suspek dalam kejadian ini melibatkan individu yang tinggal di kawasan kejadian, namun siasatan lanjut masih dijalankan. Selepas dilaporkan hilang di Damansara Damai tengah hari Selasa lalu, Zain Rayyan ditemukan meninggal dunia dalam aliran anak sungai berhampiran kawasan kediamannya kira-kira jam 10 malam hari Rabu. Mayat kanak-kanak lelaki itu dijumpai kumpulan penduduk yang turut membantu operasi mencari mangsa. Acara sambutan ulang tahun pertama pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini bermula dengan buruk apabila beberapa orang tidak berpuas hati kerana tidak mendapat diskaun untuk saman JPJ. Terdapat 102 perkhidmatan kerajaan ditawarkan pada acara 3 hari tersebut, termasuk diskaun 50% untuk denda lalu lintas yang dikeluarkan oleh polis. Bagaimanapun, beberapa organisasi media tersalah lapor apabila mengatakan bahawa JPJ turut menawarkan diskaun pada majlis itu. Ketika Malaysia kini melawat gerai JPJ jam 11 pagi tadi, kira-kira 50 orang sedang beratur hanya baru mengetahui jabatan itu tidak menawarkan diskaun. Seorang individu yang marah dikenali sebagai Joel Harrison mengkritik bahawa pihak berkuasa sepatutnya memberitahu orang ramai tentang maklumat salah yang diedarkan. Bahawa menjadi hari minum madani, kerajaan akan memberikan, JPJ akan keluarkan diskaun. Dia sebagai rakyat datang beratur dari 2 jam untuk membayar saman. Bertahun-tahun JPJ mengatakan kenyataan ini palsu. Tapi soalan saya, mengapa pihak JPJ tidak ambil sebarang tindakan menafikan kenyataan ini bukan palsu? Kemudian saja, saya terasa kecewa dan marah sebab rakyat kat luar sana parking kereta susah untuk membayar saman. Tapi sampai sekarang JPJ tidak ambil sebarang tindakan. Saya dah call KSU, tapi sekarang KSU tak jawab. So, siapa yang nak jawab ni? Rakyat hari Jumaat, rakyat mengambil cuti, parking tak dapat. Tak susahkan rakyat. Tapi kat sini, siapa nak jawab? Pegawai JPJ yang berada di lokasi itu berjaya menenangkan dan menyuraikan orang ramai tanpa kejadian yang tidak diingini berlaku. Sebaliknya, pondok polis trafik menyaksikan barisan panjang sejak awal pagi. Baik, berita seterusnya, PAS menjangkakan Hayat UMNO boleh berakhir dalam PRU ke-16 yang akan dilangsungkan nanti. Mursyidul Am PAS, Hashim Jassin meramalkan UMNO akan terkubur kerana dakwaannya ahli dan penyokong parti itu menolak kerjasama dengan DAP. Bagaimanapun, Hashim berkata UMNO masih berpeluang diselamatkan jika parti itu kembali bekerjasama dengan PAS dan PN atas dasar perpaduan ummah.
Hashim dalam satu temu bual bersama utusan online berkata bantahan terhadap UMNO diterjemahkan dalam kegagalan parti itu mencatat kemenangan yang diharapkan dalam 6 PRN lepas selain PRK Kemaman yang berakhir baru-baru ini. Mengulas lanjut, Hashim menegaskan PAS tidak pernah mengisytiharkan UMNO musuh dan mereka boleh bersama dalam penyatuan ummah bila-bila masa sahaja. Jelasnya lagi, perpaduan ummah akan diperkukuh jika UMNO dan PAS bekerjasama, malah kedua-dua parti itu berpeluang untuk menembusi kubu DAP dan merampas 40 kerusi milik parti itu. Baru-baru ini, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, parti itu terbuka untuk menjalinkan kerjasama semula dengan UMNO dengan syarat keputusan itu dibuat melalui platform PN yang turut dianggotai Bersatu. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi kemudian secara terang-terangan menolak idea itu dan menggesa PAS supaya tidak bermimpi kerana UMNO masih belum bersedia untuk menjalin semula kerjasama berkenaan. Presiden Amanah Muhammad Sabu meminta pihak yang ingin menukar kerajaan hari ini perlu menunggu sehingga PRU akan datang. Ahli Parlimen Kota Raja itu juga menyatakan keyakinan bahawa kerajaan perpaduan yang terbentuk sejak setahun yang lalu akan kekal sehingga PRU akan datang. Muhammad berkata demikian kepada media selepas merasmikan konvensyen Amanah Kelantan di Bachok. Terdahulu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan pemimpin PAS yang terus memainkan sentimen kerajaan perpaduan perlu ditumbangkan. Kata Muhammad, negara tidak bersedia menghadapi satu lagi krisis politik seperti langkah Sheraton pada tahun 2020 yang menyebabkan kerajaan PH yang ketika itu dipimpin Dr. Mahathir Mohamad tumbang. Bagi Muhammad, langkah Sheraton yang berlaku merupakan satu malapetaka politik Malaysia. Langkah Sheraton merupakan langkah politik diangkat oleh beberapa ahli Parlimen PKR dan Bersatu keluar daripada kerajaan PH selepas 22 bulan menjadi kerajaan dan menubuhkan kerajaan baru bersama sokongan UMNO, PAS dan GPS. Dalam perkembangan lain, isu membabitkan padang Stadium Nasional Bukit Jalil yang kurang memuaskan menjelang aksi final Piala Malaysia malam ini mendapat perhatian Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh. Dalam satu kenyataan di Facebook, Akmal membidas pengerusi Perbadanan Stadium Malaysia, PSM, Hans Isaac sebagai tidak layak memegang jawatan tersebut. Akmal dengan nada sinis turut menemplak Hans bahawa situasi yang berlaku ketika ini bukan seperti dalam filem yang boleh berlakon sebagai hero. Justru Akmal yang kelihatan kecewa terhadap situasi yang berlaku berharap cukup-cukuplah dengan apa yang terjadi dan menyeru Hans supaya mendengar nasihat dari orang yang lebih berpengalaman. Final Piala Malaysia malam ini menyaksikan pasukan Johor Darul Ta'azim JDT akan berentap dengan Terengganu FC. Semalam PSM dalam satu kenyataan tampil memohon maaf kepada seluruh peminat bola sepak tempatan khususnya pasukan JDT dan Terengganu FC. Ia susulan keadaan padang di Stadium Nasional Bukit Jalil yang jelas tidak berada pada kondisi terbaik sebelum sepak mula perlawanan akhir. PSM turut memohon maaf kepada Liga Bola Sepak Malaysia MFL selaku badan penganjur saingan Piala Malaysia 2023. PSM mengakui tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk membaiki dan mengembalikan padang ke tahap optimum selepas konsert Coldplay yang berlangsung pada 22 November lalu. Dalam pada itu, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi memberitahu ahli MKT Isham Jalil akan menerima surat pemecatannya dalam masa terdekat. Ia sekaligus mengesahkan bahawa bekas ketua penerangan UMNO itu sah dipecat daripada UMNO. Yang penting kita melayani perbezaan pendapat, tetapi jangan sampai mengecam parti dari dalam dan merosakkan parti. Kita mahu tenaga muda ini yang berada di dalam sama ada puteri atau pemuda terus menyumbang dan kita juga telah membuka keahlian melalui permohonan atas talian dan kami tidak ada masalah dari segi memperoleh ahli-ahli muda dan ahli-ahli baharu. Dia akan terima surat dalam waktu paling singkat.
Terdahulu, Malaysia kini melaporkan setakat semalam 3 anggota MKT UMNO yang hadir dalam mesyuarat pada Rabu mengesahkan bahawa Isham dipecat selepas lantang mengkritik kerjasama UMNO dengan DAP. Mereka bagaimanapun enggan nama didedahkan. UMNO pula sehingga hari ini belum mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi berkaitan perkara tersebut. Respons awal Isham semalam turut berkata hanya menerima perkabaran berhubung pemecatan keahliannya tanpa sebarang surat rasmi dari UMNO selain memaklumkan dia telah disingkirkan daripada kumpulan WhatsApp MKT UMNO. Kumpulan Hak Asasi Manusia Suara mengulangi pandangan mereka bahawa Anwar Ibrahim akan dilihat sebagai Perdana Menteri paling gagal jika reformasi undang-undang tidak berjaya dilakukan. Suara menyifatkan kerajaan pimpinan Anwar masih tiada hala tuju jelas dalam usaha memperkenal atau meminda undang-undang berkaitan melindungi hak asasi manusia. Pengarah Eksekutif Suaram, Sevan Doraisamy mengulangi kenyataan tersebut selain turut mengkritik keengganan beberapa menteri kabinet untuk berbincang dengan pemegang taruh yang terlibat dalam dasar dan polisi terutama berkaitan SOSMA. Sevan berkata selain tidak banyak keterlibatan daripada menteri, dia juga mempersoalkan langkah-langkah kerajaan dalam isu melindungi hak asasi rakyat. Sevan turut mengingatkan Anwar tentang janji dan harapan kepada penyokong yang berada di belakang gerakan reformasi selama 20 tahun lalu yang meletakkan harapan yang tinggi kepadanya. Terdahulu, Suara melancarkan gambaran keseluruhan laporan Hak Asasi Manusia Malaysia Suaram 2023 di Dewan Perniagaan Cina, Kuala Lumpur dan Selangor hari ini. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kemilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.